Assalamualaikum semua. Semua dah berlari? Semua dah bersenam hari ni? Cantik. Tapi jantung okey kak? Dah cek ada sakit-sakit? Apa dia? Zon 5 hari ni, Masya Allah, tak okey tu. Saya dah janji nak ceritakan. Okey, stay tune. Hai, Assalamualaikum. Bertemu kita lagi bersama saya Al-Rumi. Okey, sebelum kita mulakan hari ini, anda semua dah subscribe tak? Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng dan kita akan update video-video terbaru selepas ini. Terima kasih banyak-banyak support anda selama ini. Okey, janji tak janji, anda ingat tak saya pernah cerita apabila saya bercerita tentang kisah jantung saya, serangan jantung saya baru-baru ini, ramai yang memberi feedback yang sangat-sangat positif. Dan antara yang menjadi soalan ramai feedback responden adalah bagaimana kita nak cek kadar jantung kita, bagaimana kaedah mudah untuk kita pastikan kita dalam keadaan yang selamat. Dan yang paling penting bagi mereka yang gemar bersenam, berlari dan sebagainya, bagaimana kita nak tahu kita bersenam, kita training dalam keadaan kondisi yang selamat. Don't get me wrong, yang paling penting sekali seperti saya katakan sebelum ini, anda perlu menjalani comprehensive health screening di hospital. Okey? Hari ini saya nak berkongsi tip paling mudah saja untuk setiap anda, selepas anda tonton video ini semua dah boleh buat, menentukan zon heart rate anda secara tepat dan mudah serta ringkas. Anda boleh buat sendiri. Kenapa kita perlu tentukan heart rate kita? Saya sering berulang-ulang kali menyarankan, menegaskan bagi mereka yang gemar bersenam, yang secara gemar bersukan, berlari dan sebagainya, anda digalakkan menggunakan heart rate monitoring untuk memastikan aktiviti anda di dalam keadaan yang sesuai, bertepatan dengan objektif ataupun aktiviti yang anda nak lakukan. Bagaimana anda nak monitor tu? Tak ada pilihan. Anda perlu dapatkan jam yang ada heart rate monitoring, macam jam Garmin ni, ataupun anda beli, dah pernah share dulu, anda beli heart rate strip ni, pasang di dada ni, anda connect di jam ni, ataupun beli berasingan di Decathlon dan sebagainya, murah. Boleh pairkan dengan handphone anda. Tu yang paling penting lah. Okey, bagi anda yang ada jam yang Garmin seperti Garmin, Suunto dan sebagainya, mungkin anda buka saja, anda transfer data, anda dah tahu wah, hari ni banyak merah, hari ni banyak hijau, banyak kuning. Jadi tapi anda tahu tak macam mana nak kira zon heart rate zon anda tersebut? Yang paling mudah, macam mana anda nak tahu hari ni saya lari terlalu banyak, dan hari ni mungkin hari ni terlalu easy. Tapi yang paling penting dan paling bahaya sekali adalah apabila anda berlari terlalu banyak yang color merah, iaitu zon 5. Jadi apa zon-zon tu? Mudah saja. Okey, ada 5 zon. Saya guna ni hari ni seperti biasalah, Al-Rumi akan guna ayat-ayat mudah lah. Jadi zon yang pertama, iaitu intensitinya peratusan heart rate anda dari 50% ke 60% kita panggil very light. 60% ke 70% pula kita panggil light. Maknanya easy lah, easy. Tu very light tu easy. Okey, naik lagi 10%, 70% ke 80% kita panggil moderate. Moderate ni di tengah-tengah lah. Okey, naik lagi, ini kita panggil zon aerobik lah. Okey, naik lagi dah kata apa? Anaerobik. Okey, anaerobik dengan aerobik tu apa beza dia? Oksigen dengan tak ada oksigen. Okey, jadi antara 80% ke 90% sudah kira hard, sangat-sangat hard. Dan seterusnya 90% ke atas hingga 100% kita panggil maksimum lah, VO2 max ke, dia ada banyak-banyak istilah lah. Yang paling hard sekali, super hard dan sebagainya. Dan anda tak mahu berada di zon merah itu terlalu lama. Anda bayang zon yang maksimum tu, yang tahap yang feeling dia susah nak bernapas, muka nak pitam, nak muntah dan sebagainya, anda kira lah dalam 30 saat je akan anda berada. So anda tak mahu berada dalam zon tu terlalu lama, dan dia ada sebab yang tidak baik untuk jantung anda. Kenapa? Zon 5 ni pertamanya ia
dia dah bukan, kalau zon 2, 3, 4 tu dia adalah fat burning zone, maknanya dia bakar lemak. Tapi kalau zon 5 tu dah tahap dia bakar muscle, dia bakar otot. Jadi tak sesuai. Jadi anda akan terlalu penat, anda akan mengalami kekejangan, mungkin kekejangan, yang paling bahaya anda akan burning dan overtraining. Ini dari sudut sains yang mudah saya nak terangkan. Bila anda terlalu lama zon 5 berulang kali, terlalu kerap sangat zon 5, bagi mereka-mereka yang mungkin belum mungkin fitnessnya bukan level-level atlet atau elite, dia akan menyebabkan saluran darah di jantung anda akan mengalami scar. Scar ni apa? Parut. Jika parut ni berulang-ulang, dia akan menjadi kuping, dia akan menjadi kuping dan lama-lama ada kemungkinan berlaku blok dekat jantung anda. Jadi anda tak mau berada di zon 5 yang terlalu lama. Maknanya anda push, setiap orang ada limit lah. Kita semua ada limit, kita push tu limit tu bagus. Tapi anda perlu tahu limit anda yang sebenar. Ingat tak ayat saya suruh katakan? Apa dia? Ukur baju di badan sendiri. Jangan ikut orang, dan yang paling penting, listen to your body. Okay? Jadi bahaya. Zon 5 ni ada masa tertentu boleh zon 5. Biasanya zon 5 ni kalau anda push terlalu hard, biasanya dalam race, sebab tu tak digalakkan masuk race terlalu kerap. Sebab bila anda race, adrenalinnya berbeza. Kemudian anda punya stres tu mungkin terlebih, dan jika anda push terlalu lebih, ini untuk nasihat yang amatur lah, seperti saya dan ramai lagi di sini. Dan sebab tu perlu ada perancangan. Dan kalau nak masuk race tiap-tiap minggu tu pun anda ubahlah race tu kepada training anda easy ataupun long run yang anda dah plan. Ada berbagai cara. Kalau MAF training tu biasanya 180 BPM, beat per minit tu, dia tolak dengan umur anda. So dia dah dapat zone training heart rate untuk MAF tu contohnya. Tetapi pengiraan yang paling mudah yang ramai orang gunakan adalah Covenant. Covenant ni pengiraan zone heart rate-nya mudah saja. Okey, iaitu pengiraannya reserve heart rate dikalikan dengan percentage zon-zon 1, 2 sampai 5 tersebut. Formulanya mudah saja. Untuk mendapatkan reserve heart rate, pengiraannya adalah heart rate maksimum tolak dengan resting heart rate. Okey, bagaimana nak dapatkan heart rate maksimum? Senang saja. 220 tolak umur anda. Contoh, saya bagi contoh 220 tolak 40. Okey, dapat berapa? 180. Itu maksimum heart rate. Resting heart rate macam mana nak dapatkan? Tak ada cara lain. Anda perlu measure sendiri. Ada beberapa cara, tapi cara yang paling mudah, yang paling tepat sekali, accurate sekali, apabila anda bangun pagi, bangun pagi, relax sekejap 1-2 minit, ketika berbaring tu kejap, kalau boleh duduk sekejap, kira nadi anda di sini. Kalau ada jam lagi bagus, tapi kira nadi anda di sini selama 60 saat ataupun 1 minit. Kalau tak dapat 30 saat pun boleh, anda kira kat sini ada pulse ni. Tak ada, jangan buat main. Mesti ada pulse. Okay, kira pulse kat sini. Kalau dapat 30 saat, contohnya dapat 25 saat, 25 pulse untuk 30 saat. Kali 2, so resting heart rate anda berapa? 50. So 180 tadi tolak dengan 50 dapat berapa? 130. Itu adalah reserve heart rate anda. Okey. Jadi nak kira zon-zonnya senang saja. Kita bermula dengan zon 1. Zon 1 tadi berapa? 50% ke 60%. So tadi bacaan tadi berapa? 130 tambah dengan resting heart rate anda tadi 180 kali dengan 50%. Dah dapat kan? Okay, so itu range 50%. 60% anda kira lah 60% kali dengan reserve heart rate anda tadi campur dengan resting heart rate anda dapat 60%. Anda kira zon 5 anda, zon 1 anda, zon 2, 3 sampai 5. Untuk comparekan macam jam Garmin tu dia dah automatic. Anda perlu key in maximum heart rate anda. Maximum heart rate anda ni biasanya anda dapat peroleh ketika anda buat contohnya time trial. Sebab tu orang buat time trial 5 km contohnya. Ada beberapa kaedah lah. Anda key in automatic. Anda buka Garmin anda, anda check dengan yang anda dah kira hari ni. Okay, anda comparekan sama tak? Okey, jadi ini pengiraan yang saya tunjukkan tadi berdasarkan contoh yang saya bagi tadi, di mana umur 40 tahun, bukan, saya muda lagi, bukan 40 tahun. Okay, ini contoh 40 tahun, resting heart rate 50 BPM, dan ini adalah dia punya zon 1, okay, zon 2, zon 3, zon 4 dan zon 5. Jadi anda dah tahu, okay?
Jadi apa yang penting kat sini, anda mengenali jantung anda, zon heart rate anda melalui pengiraan yang anda sendiri buat. Jadi apabila berlari, anda dah boleh tahu. Contohnya apabila anda diminta lari easy. Easy tu berapa? Zon berapa? Zon 2. Jangan lebih zon 3. Okay? Zon 2. So bila berlari, buka jam Garmin anda, buka jam suntuk anda dan sebagainya. Tengoklah hari anda, monitor. So anda tahu level-level yang sebagainya. Tetapi ada juga kes-kes yang dia tengok sini dah zon 5 tapi dia still feel okay juga. Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan sensor problem, ataupun yang kedua, anda update anda punya maximum heart rate dekat Garmin sistem anda, aplikasi tu. Jadi benda ni kena selalu update lah. Biasanya kalau saya cek setiap minggu, nak pastikan bahawa benda ni kadang berubah. Sebab apa? Sebab apa berubah? Sebab resting heart rate anda. Dan satu lagi info yang saya nak kongsi di sini, resting heart rate anda sangat penting. Resting heart rate anda ini adalah indikasi kepada fitness anda. Fitness anda ni berkaitan langsung dengan lifestyle anda. Anda cukup tidur ke tak? Anda cukup rehat ke tak? Tidur anda tu berkualiti ke tak? Ataupun anda overtraining ke tak? Ada apa? Stres yang terlalu banyak. Dan resting heart rate ini akan berubah setiap hari. Tapi apabila seseorang tu yang sihat dan fitnessnya cantik, mungkin resting heart rate dia tak berubah secara drastik, ketara sangat. Jadi anda perlu cek. Okey, jadi semua dah clear di sini. Jadi saya menggalakkanlah semua orang ada heart rate monitoring, terutamanya orang yang suka berlari dan sebagainya. Dan tak perlulah anda nak tekan hari-hari zon 5 teruk, zon 4 tu pun dah teruk sebenarnya. Ada masa jika saya sering menggalakkan mereka ni semua, termasuk diri saya, jika anda nak excel atau nak explore potential anda dalam running contohnya, ambillah latihan yang ada struktur. Sebab latihan yang struktur ni dia complete. Sebab tak semua hari anda kena lari laju, tak semua hari anda kena lari jauh dan dekat. Jadi dia ada struktur supaya tujuannya mudah saja, supaya anda ada progress, anda ada rehat yang cukup, dan yang paling penting, anda prevent injury, burn out, overtraining. Dan goal training yang struktur ni adalah yang paling penting untuk anda peak pada masa yang tepat. Tapi yang paling penting, kesihatan harus dijaga. Kita tak nak apabila kita terlalu excited atau kita terlalu taksub nak mencapai target kita mengabaikan kesihatan, kita tak nak terhantuk bawah tengadah. Okey, harap perkongsian hari ini memberi manfaat. Dan kalau anda suka video ini, anda tekan butang like, anda tinggalkan komen dan subscribe lah. Okey, sayangi jantung anda, pelihara jantung anda, jagalah kesihatan anda. Okey, kerana kesihatan itu adalah sangat berharga. Stay fit, keep healthy and keep running. Assalamualaikum. Will finish third after a tremendous battle for the lead.